Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan menyambung balik bicara kita, muzakarah kita pada kitab Matan Zubad li Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kita manfaat dengan keberkatan Ibn Ruslan, wa bi'ulumihi, dan dengan barakah ilmunya sahibul kitab ini, ilmunya pengarang kitab, iaitu Ibn Ruslan. Jadi kita ni sentiasa diajar untuk mendoakan kebaikan kepada guru-guru kita, para masyayikh, orang-orang yang mengarang kitab. Sebab tu biasa para ulama dia mulakan pembacaan kitab dengan bacaan doa kepada pengarang kitab. Ada sebahagian daripada ulama dia mesti di awal pembacaan kitab dia kena sedekahkan Al-Fatihah. Jadi amalan mendoakan kepada guru ni, walaupun guru tu tidaklah sangat banyak peranannya kepada kita, tetapi diberi penekanan. Seperti amalan Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal dia selalu dalam doa dia tidak akan lupa berdoa kepada satu orang nama Abu Aitam. Dalam doa dia mesti dia akan sebut, dalam bila dia doa mesti ada sebut, ya Allah, Allahumma ighfir Aba Aitam, ya Allah ampunilah dosa Abu Aitam. Jadi sehingga anak-anak murid dia ni selalu tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu, wahai Imam, siapa dia Abu Aitam? Kamu selalu tak tinggal untuk mendoakan keampunan kepada Abu Aitam. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Aitam ni adalah banduan. Dia adalah seorang banduan. Jadi kenapa Imam Ahmad bin Hanbal selalu berdoa kepada Abu Aitam? Dia kata kerana selepas aku dijatuhi hukuman, Imam Ahmad bin Hanbal ni, kerana dia antara ulama yang mempertahankan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Ini zaman khalifah pada zaman tersebut yang terkesan dengan fahaman Mu'tazilah, yang menyatakan Quran itu makhluk. Sebab Quran tu kan berhuruf, bersuara kan, bertulisan, makhluk. Bila dibahaskan tentang kalamullah ini kan laisa biharfin wala sautin, yang dia tak berhuruf, tak bersuara. Jadi Quran ni, mushaf ni makhluk lah. Fahaman orang zaman tersebut, fahaman Mu'tazilah. Jadi beberapa ulama dipanggil, maka antara ulama yang kekal mempertahankan kenyataan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau kata Al-Quran itu makhluk, dia terdedah kepada bahaya yang lebih besar lah. Maknanya orang tak apa nak ikut oleh Quran ni. Sebab apa? Makhluk, sesuatu yang diciptakan, maknanya tak qadim lah. Maka di sisi pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Quran itu yang dilihat itu, zahir dia itu adalah ciptaan kerana dia bertulisan. Tapi ma'ani, madmun, apa yang ditanggung di dalam pengisian Al-Quran itu sebenarnya benda yang azali, yang datang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, dia antara ulama yang mempertahankan. Dia kata Al-Quran makhluk tak? Kalau tidak, masuk penjara. Dia kata tak, Al-Quran bukan makhluk.
Jadi waktu di dalam penjara, dikatakan dia dipukul oleh satu orang tukang pukul. Tukang pukul tu yang cerita, yang akhirnya tukang pukul tu dia masuk, dia bertaubat. Dia kata, dulu akulah jadi tukang pukul Imam Ahmad bin Hanbal. Masa aku jadi kerja tukang pukul orang dalam penjara, pukulan yang aku pukul di atas belakang orang-orang yang kena hukuman ni, kalau sekali je kena atas gajah boleh tumbang, dia kata. Maknanya kuat. Dengan kekuatan itulah, pukulan yang kuat itulah, aku telah balun di atas belakang Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni sakit dah, teruk dah sakit. Bila dia keluar, dia selesai daripada hukuman watan tu, dia mengeluh lah, aduh sakit. Yang akhirnya dia berselisih dengan Abu Aitam tadi. Berselisih dengan Abu Aitam tu. Abu Aitam kata, Imam Ahmad bin Hanbal mengeluh. Allah, dia kata, kamu sepatutnya tak payah mengeluh, sebab kamu kena rotan kerana kamu mempertahankan satu benda yang hak. Tak payah mengeluh lah. Aku ni yang memang patut kena rotan sebab aku masuk penjara buat jahat, pun aku tak mengeluh. Kamu patutnya buat benda yang hak, tak payah mengeluh lah, lagi bersemangat lah. Dia belajar sesuatu daripada perkataan Abu Aitam Banduan tadi, sehingga dia isytihar. Abu Aitam tu sebahagian pada guru dia. Jadi dia kata, selepas dia keluar dari penjara, aku tak akan lupa jasa Abu Aitam ni kerana memperingatkan aku satu ilmu. Jadi dia sentiasa doa, Allahumma ghafir Abu Aitam, ya Allah ampunilah dosa Abu Aitam. Sebab tu kita dengan guru ni kita kena jaga. Tuan-tuan guru kita kena jaga. Tambahan, pada zaman hari ni banyak kesilapan tulabul ilim ataupun orang-orang yang bergelar ustaz-ustaz zaman hari ni. Mereka bila berdebat, mereka seolah-olah menjadikan guru mereka sebagai perisai. Bila berdebat dah agak-agak tak agak, buat marilah pandangan-pandangan tok guru. Akhirnya orang mula attack siapa? Orang mula attack guru kita. Jadi jangan masukkan hal-hal guru kita ini di dalam urusan perdebatan kita, kerana guru kita pun tak berminat nak berdebat. Kan? Tiba-tiba tengah-tengah duk berdebat, buat marilah dinukilkan kalam-kalam guru, seolah-olah kita letakkan guru tu sebagai perisai kita yang akan menjadi pelindung kepada kita. Maka pada ketika itu kecaman orang, kutukan orang adalah terkena kepada guru kita. Ni kita nak jaga tuan guru kita, jangan nak libatkan kehebatan guru itu di dalam urusan perdebatan kita. Kerana debat ini benda yang ditinggalkan oleh ulama tinggal debat ni. Man tarakal mira', Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa yang meninggalkan berdebat, sedangkan dia itu adalah satu orang yang muhiq. Orang yang muhiq maknanya orang yang berhak akan dibina syurga, akan Allah Ta'ala bina dia. Allah Ta'ala akan bina dia satu rumah dalam syurga. Maknanya meninggalkan debat dalam keadaan wahwa muhiq, dia patut menang, dia boleh menang dan dia berhak di atas hujah tersebut, tapi dia tinggalkan debat. Jadi ramai orang ini membuat dakwaan mereka adalah ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah sepatutnya dia punya mazhab fiqh dia adalah 4 mazhab. Betul? 4 mazhab. Dia punya mazhab aqidah dia adalah 2 mazhab. Mazhab Abu Hasan Asy'ari dengan mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Dan dia punya manhaj tasawuf dia Al-Ghazali, Al-Shazili. Kata kibar ulama besar dalam Al-Manhaj Ali Ba'lawi, iaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia kata manhaj Ba'lawi ini
luarannya Al-Ghazali, dalamannya Asy-Syazili. Luarannya Al-Ghazali dari segi sudut pengamalan, beramal kuat, beramal. Al-Ghazali, manhaj Al-Ghazali, Masya Allah, manhaj Al-Ghazali macam mana? Bacalah Ihya, bacalah Bidayatul Hidayah. Tarakul mira, tu meninggalkan debat. Maknanya debat, kata Imam Al-Ghazali, kalau orang kuat berdebat ni bainal amrain, di antara dua. Bila dia berdebat, pasti dia akan terjerumus dalam penghinaan kepada orang. Confirm dah. Debat ni, pertama sekali kita akan attack orang, attack peribadi orang. Kalau kita berdebat dengan Wahabi sekalipun, mesti kita akan attack peribadi orang tadi. Dan ini bukan satu akhlak yang baik. Maknanya kalau kamu kena hentam, kamu kena cerita dia, lepas pada tu kalau dia buat benda-benda pun kamu kena kamu kena attack dia, kamu kena hentam dia. Itu satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, dalam perdebatan kamu akan usaha untuk angkat diri kamu. Kamu nak mampu ke orang, kalau bahasa ni nak mampu ke orang, kita kena attack dia, kita kena cari jalan macam mana nak hinakan dia. Bahkan kita akan libatkan keluarga dia, kita akan libatkan guru dia. Walhal perselisihan kita pada benda ilmiah. Lepas tu pula yang kedua, kamu akan jadi manusia yang akan angkat diri kamu. Jadi dua-dua tu batil dalam perdebatan dengan orang yang kita tak nampak dia itu nak cari kebenaran. Maknanya berdebat dengan orang yang kita tak nampak dia itu nak cari kebenaran. Ada orang berdebat dia nak cari kebenaran, ya khair, tafadhal. Maknanya nak cari kebenaran, maksudnya kalau debat, kalau dia jumpa satu kebenaran daripada kita dan dia tidak ada hujah nak menjawab, insya-Allah dia akan ikut. Tapi ada orang kita kena tinggalkan debat kerana dia memang tak akan cari kebenaran, kerana dia nak cari kemenangan. Dia bukan nak cari kebenaran, tapi nak cari kemenangan. Jadi ini tidak akan jumpa. Jadi kebanyakan ada di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mendakwa Al-Ghazali, mendakwa Syazili, tapi mereka meninggalkan manhaj Al-Ghazali. Mereka terus duduk sibuk dengan perdebatan yang tak habis. Berdebat, memang berdebat untuk menimbulkan kecaman lah, sebab tak ada kebenaran yang akan terkeluar, yang akan ternatijah. Betul tak? Tak ada kebenaran, hanya akan jadi sab. Wa iza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila umat aku saling caci mencaci di antara satu sama lain, natijah dia adalah saqatat min ainillah, dia akan gugur daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak cerita tadi bahawa sebab tu kita mulakan kitab kita ni, kita mendoakan kepada Ibnu Ruslan, kerana itulah adab seorang murid bila kita mengaji dengan guru ataupun kita baca kitab-kitab ulama. Kita tak tinggal untuk mendoakan, seperti amalan Imam Ahmad bin Hanbal tadi, mendoakan orang walaupun orang tu mengajar dia satu ilmu, dia dapat belajar dengan satu orang banduan, satu saja ilmu, terus mendoakan orang tu dalam setiap doa dia. Baik. Kita di bait yang ke 100 berapa? 117 177 Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ba'du. Bait kitab Zubat pada bait yang ke 100 apa lah? 118 lah. La mahramin. 119 lah. Bait yang 119. Bismillah, baca lah. 119. ما قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء
furuduhu an-niyyatu wa ghusl wajhaka wa ghasluka al-yadaini ma mirfaqi. Wallahu ta'ala alam. Cuba baca ada terjemahan dia. Cuba baca terjemahan dia. 100 apa dia? 119. Lagi? Dipilih oleh sebagian ulama Syafi'i tidak batal wuduk kerana makan daging unta dalam keadaan yakin hadas atau suci. Apabila tiba-tiba berlaku syak, maka beramalan dengan lawan perkara yang syak itu, iaitu yang diyakini, dan ambillah keadaan yang sebelum jika tidak dapat menepati yang mana satu. Oleh itu ambillah keadaan yang berlawanan dengan keadaan sebelum yang diyakini. Apabila tidak diketahui sesuatu pun daripada keadaan-keadaan tersebut, maka wajib berwuduk. Rukun-rukunnya, yang pertama niat perlu basuh dan wajah, dan ketika basuh kedua tangannya ma'al mirfaqika. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik ayat tu Sambung dalam bab hari tu sebelum kita ada pada bab yang ke-18 antara nawaqidul wudu, benda yang mewajibkan wudu lah. Yang mewajibkan wudu maksudnya bila batal wudu wajib wudu lah. Lawan dia. Jadi pada ketika itu antara benda yang membatalkan wudu lamsul mar'ati rajul, menyentuh perempuan itu akan lelaki, ataupun menyentuhlah lelaki akan perempuan. Itu antara benda yang membatalkan wudu pada bab yang ke-18 yang telah kita terangkan, yang telah kita bincang itu. La mahram. Ini bab yang ke-19 ni ada persentuhan antara lelaki dan perempuan tapi tak batal. Mana la mahram iaitu tak batal lah dengan sebab mahram lelaki dengan perempuan, tapi sebab antara lelaki dan perempuan itu ada mahramnya, ada mahramiyah. Wa huwa man haruma nikahuha binasabin aw ridha' aw musaharah, iaitu orang siapa dia mahram? Orang yang menjadi haram lah oleh nikahnya. Nikah kita dengan perempuan tu jadi haram, tak boleh nikah. Bila kita ni dengan seorang perempuan tak boleh nikah, imma binasab, sama ada dengan sebab nasab, keturunan lah, keturunan kita. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Ada 7 bin nasab tu. Kita laki, kita haram berkahwin dengan 7 orang perempuan yang daripada keturunan. Itu yang sebut dalam Quran, 7 orang. Ibu kita, hurrimat alaikum ummahatukum, ibu, wa banatukum, anak perempuan, wa akhawatukum, adik-beradik perempuan, wa ammatukum, makcik, wa khalatukum, makcik juga yang sebelah ibu, wa banatul akhi wa banatul ukht. 7, iaitu anak saudara daripada adik-beradik lelaki, dan juga anak saudara perempuan daripada adik-beradik perempuan. Ada 7. Yang 7 bin nasab. Adik-beradik di situ sama ada adik-beradik kandung, ataupun adik-beradik sebapa, ataupun adik-beradik seibu. Yang sama juga anak saudara di situ sama ada anak saudara daripada saudara kita yang kandung, ataupun saudara kita yang seibu, ataupun saudara kita sebapa. Jadi ada 7 lah. 7 ni secara ijmal lah. Kalau secara tafsil banyak lagi 7. Kemudian birridha' 7 juga. Birridha' dengan sebab susuan itu 7 juga. 7 dengan sebab susuan yang ikut kepada nasab. Apa yang diharamkan dengan nasab, maka diharamkan dengan susuan. Lepas tu kita kira 7. Tapi sebenarnya dalam musaharah pun ada ridha' juga. Tak? Dalam bab musaharah pun ada ridha'. Yang kita cerita tu ada mertua, ibu mertua susuan. Ada ibu mertua susuan, boleh jadi. Ada ibu mertua, ada menantu susuan. Tak? Menantu susuan, anak susuan. Ustaz ada anak susuan. Jadi bila anak susuan bukan anak sendiri. So bila anak susuan tu perempuan, anak susuan tu dia menikah,
Jadi dia punya isteri dia ke, ataupun kalau lelaki dia punya suami dia, itu jadi macam menantu. Itu jadi menantu susuan. Cuma kalau sebut secara ijmal, redha' ni 7 lah. Apa yang diharamkan dengan nasab, maka diharamkan dengan sebab susuan. Jadi macam anak, jadi macam adik-beradik, 7 orang. Tapi dalam musaharah pun boleh berlaku redha' lagi di situ. Kemudian al-musaharah, jadi mahram juga yang ketiga boleh terjadi dengan sebab al-musaharah. Al-musaharah maknanya iaitu nasab perkahwinan. Ada berlakunya perkahwinan. Ummu zaujah, siapa? Ibu kepada isteri, mak mentua lah. Ini mahram. Ummu zaujah, walaupun berlaku perceraian dengan isteri tersebut. Ummu zaujah wa zaujatul ab, iaitu isteri ayah kita. Ayah kita kahwin dengan mak kita, isteri kedua dia ada wanita lain, isteri ketiga dia ada wanita lain. Semua itu zaujatul ab, isteri kepada ayah, semua mahram. Wala ayah kita dah meninggal, wala ayah kita dah ceraikan wanita itu, kita tetap akan jadi mahram dengan dia. Kemudian zaujatul ibn. Zaujatul ibn iaitu isteri kepada anak lelaki. Menantulah. Isteri kepada anak lelaki, kalau nisbah pada lelaki, dengan isteri kepada anak lelaki, walaupun anak lelaki kita telah ceraikan dia. Yang keempat ar-rabibah. Rabibah maknanya anak kepada isteri. Kita kahwin dengan janda, maka anak-anak janda tu boleh jadi mahram kita iza dakhalna bil tapi syarat di situ kalau rabibah ni mesti ada berlaku jima' persetubuhan dengan ibu tu, barulah anak tu jadi mahram. Itu. Yang lain tadi, 3 tu tak syarat persetubuhan. Persetubuhan disyaratkan kalau kahwin dengan janda. Bila anak janda tu jadi mahram kita? Apabila kita dah berkelamin lah. Kita dah berhubungan dengan ibu. Maknanya selepas akad nikah ni ada 2 keadaan. Ada orang lepas akad nikah terus boleh salam dengan mak mentua, mujarrad akad. Bila akad nikah terus salam mak mentua. Ada seorang lagi lepas akad nikah tak boleh salam lagi dengan anak tiri, tak boleh lagi, masih belum mahram, sebab selagi tak dakhal bil selagi tak bersetubuh dengan mak. Ada tak? Faham tak? Ni ingat nanti esok, kalau mak mentua terus maknanya boleh salam direct lepas akad. Tapi kalau anak tiri tak boleh, tak ada salam lagi, maknanya tak jadi lagi mahram. Maknanya sampai ulama kata boleh kalau diceraikan ketika itu, lepas kahwin dengan satu orang janda, lepas akad nikah baru berkenalan dengan anak-anak janda tu. Tengok-tengok anak lawa, tak jadilah dengan mak, cerai mak. Esok nak masuk dengan anak terus, tak ada masalah. Kalau mak bagilah, tapi mak confirm tak bagi ya. Maknanya boleh terus lah. Sebab tidak ada mahram selagi apa? Selagi belum dukhul. Itu syarat untuk rabibah. Taib. Wahailun linnaqdi kaf. Wahailun linnaqdi kaf. Wahailun maknanya berlapik itu linnaqdi kaf. Maknanya kalau ada sentuhan tapi berlapik. Tadi kita apa tak? Sentuhan laki dengan perempuan batal. La mahram pertama. La mahram maknanya kalau mahram tak batal. Pegang mak, pegang adik perempuan, pegang mak mentua tak batal. Ada 18 semua mahram 18. Okey. Yang kedua, wahailun linnaqdi kaf. Kaf ni maksudnya ibna'la. Mana' linnaqd, maknanya tak batal. Kalau sekiranya ada berlaku persentuhan laki dengan perempuan ada, tetapi hail berlapik. Hail tu berlapik wa in raq walaupun nipih je, ada kain dia, berlapik dengan kain je tak batal selagi ada hail.
Naam. La ilaha illallah. Kaf ni mana' wa massu farji basharin. Ni apa lagi perkara yang membatalkan? Wa massu farji basharin, wa massu farji bashar, dan menyentuh farji bashar, maknanya menyentuh kemaluan bashar, manusia, menyentuh kemaluan. Mana dalam kitab disebut qubul dan dubur. Nampak? Qubul dan dubur. Kalau kata qubul bahagian depan lah, kemaluan bahagian menyentuh bahagian kemaluan lelaki tu, dan menyentuh di bahagian kemaluan wanita pada apa yang nampak ketika dia duduk untuk buang hadas, menyentuh di bahagian itu batal. Maka di sini selalu dibahaskan dalam kitab, membezakan antara kaedah mas dengan lamas. Kalau dalam bab batal wuduk yang menyentuh kemaluan ni adalah batal dengan mas. Batal dengan apa? Mas maksudnya, mas ni tak akan berlaku sentuhan melainkan dengan tapak tangan. Mas ni mesti tapak. Kalau lamas, sentuhan secara lams, ini boleh berlaku walaupun bukan dengan tapak tangan. Sebab tu kita bila sebut kata batal wuduk sentuh isteri, tak kisahlah tapak tangan ke, belakang ke, kaki ke, batal. Tapi dalam bab yang mas, menyentuh kemaluan ni, dia mesti bibatnir rahah, iaitu dengan tapak tangan. Okey. Dalam bab lamas dia mesti mari dari dua jihah, iaitu orang perempuan menyentuh lelaki, orang lelaki menyentuh perempuan. Tapi dalam bab mas tak perlu dua arah. Maknanya kalau ada satu orang dia diri sendiri, dia menyentuh kemaluan dia, batal wuduk. Tak perlu ada dua hala. Mas. Kemudian mas pula tidak terkait dengan mahram. Mahram ke atau bukan mahram. Kalau ada ibu waktu nak salin pampers anak dia, tersentuh ibu, mahram dengan dengan bayi tu, tapi dia tersentuh kemaluan anak dia yang kecil, batal. Maknanya bila sebut mas, dia tak berkait dengan mahram, tak berkait dengan jantina, tak berkait dengan dua hala. Tak semestinya kena ada dua hala itu. Tapi yang penting dia mesti bibatnir rahah. Itu beza. Sebab tu dalam kalimah, dalam bab membatalkan dengan sentuhan lelaki perempuan, dia guna kalimah lamas. Dalam bab batalnya memegang kemaluan, dia guna kalimah mas, sentuh. Bila sebut mas, dengan tapak tangan. Baik. Wa massu farji basharin bi batni kaf, dengan tapak tangan. Naam. La ilaha illallah. Jadi keluar dengan perkataan massu farji bashar kalau menyentuh faraj, tapi faraj yang bukan bashar, yang bukan manusia, tak batal lah. Menyentuh kemaluan tapi kemaluan binatang, tak batal lah. Sebab menyentuh kemaluan yang membatalkan ni menyentuh kemaluan manusia, bashar. Dan begitu juga dia kata fakharaja masul farjil bahimah wa misluha al jinni. Menyentuh kemaluan jin, ala khilaf fil jin, menyentuh kemaluan jin, khilaf. Macam ni khilafnya kat situ akan terjadi seperti khilaf Ibnu Hajar dan Ramli. Ada menyatakan sahihnya perkahwinan dengan jin, ada yang menyatakan tak sahnya perkahwinan dengan jin. Ada menyatakan sahnya apabila disembahyangkan oleh jin. Ada bila terima dalam bab tu, maka semua benda lain kena terima. Kalau tak ada orang sembahyang, tapi yang sembahyang jin je sembahyang. Bila menerima mandi jenazah oleh bangsa jin yang tolong mandi jenazah, boleh terima tak? Gugur tak tuntutan fardu kifayah? Kalau orang ada dah sembahyang atas jenazah ni, ada dah, tak nampak pun jin. Jadi manusia tak ada sembahyang, soalannya gugur tak tuntutan fardu kifayah. Di situ bergantung dengan khilaf tadi lah. Khilaf di antara Ibnu Hajar dan juga Ramli. Di antara mereka ada yang mengesahkan perkahwinan dengan bangsa
perkahwinan dengan bangsa jin sah, kahwin dengan jin. Nah tak? Allah sedih. Perkahwinan dengan bangsa jin tu sahih, sah. Ada ulama kata sah. Kahwinan dengan bangsa jin. Naam. Okey. Lepas tu kata Syekh, wakhtira min akli lahmi, wakhtira min akli lahmi al-juzur. Wakhtira ni maknanya ada pilihan. Ni ada khilaf pada membatalkan wudu. Wakhtira maknanya ada dipilih pandangan yang menyatakan bahawa min akli lahmil juzur, batal wudu apabila makan daging unta. Makan daging unta, sama ada makan secara mentah ataupun matbuh, makan dalam keadaan masak. Wakhtira ada pandangan menyatakan bahawa makan daging unta ni batal wudu. Dan itu ada pandangan Imam An-Nawawi dalam Majmu' ada, dan juga jamaah, sebahagian daripada jamaah dan sebahagian pada mazhab, bahawa wajibnya wudu apabila makan daging unta. Bahkan Imam Nawawi dia kata memang betul muktamad dalam mazhab Syafi'i, yahmilu 'ala nadab lah, yang dia ambil kata hadis yang kata batal wudu sebab makan daging unta ni, dalam muktamad dalam mazhab Syafi'i dia kata sunat. Sama ada sunat ataupun ada pandangan kata mansukh. Mansukh maksudnya dinasahkan hukum tadi. Asalnya makan daging unta batal wudu, tapi mansukh. Ada pandangan kata arahan Nabi itu adalah bersifat sunat, sebab setiap amar ni yaqtadil wujub wa yaqtadin nadab. Setiap perintah ni, bila kita jumpa perintah dalam Al-Quran, dalam hadis, kadang-kadang bawa kepada makna wajib, kadang-kadang bawa pada makna sunat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, muktamadnya dia ambil kata siapa makan daging unta sunat dia ambil wudu, tajdid lah, sunat ambil wudu. Macam dalam banyak keadaan kita kan, sunat bila mengantuk, sunat ambil wudu. Bila makan daging unta sunat ambil wudu, tapi wudu tak batal. Tapi Imam Nawawi kata, sebenarnya kata Imam Nawawi, tidak ada syak bahawa hadis yang kata batal wudu sebab makan daging unta ni kuat, kata Imam Nawawi. Sebab tu dia dalam Majmu' dia seolah-olah setuju kata batal. Imam Nawawi maksud makan daging unta ni sebab kuat dua hadis. Jabir bin Samurah, ada dua hadis terang-terang Nabi membezakan bila ada soalan, ana tawadda min akli al-ibil ataupun min akli al-juzur, kami ni kena ambil wudu ke bila kami makan daging unta? Nabi kata na'am. Tak terhenti di situ, sahabat tanya lagi, ana tawadda min akli al-ghanam, kami kena ambil wudu ke kalau kami makan kambing? Nabi kata in syi'ta. Nabi buat pilihan, in syi'ta, kalau kamu nak. Time makan, bila soalan makan daging daging unta, Nabi kata ya, ambil wudu. Tapi bila soalan makan daging kambing, in syi'ta. Jadi walaupun kita kuat dalam mazhab Syafi'i, di sana ada hadis yang masyhur, hadis yang kata Jabir, walaupun hadis tadi dipakai oleh Jabir, sebab tu kata mansukh tu. Tadi memang riwayat Jabir tu, Jabir bin Samurah, tapi seolah dinasahkan kerana Jabir jugalah yang meriwayatkan satu hadis. Jabir kata kana akhiru amrain, dia kata akhir daripada dua perkara daripada Nabi SAW. Dia kata dia tengok ada antara perkara yang terakhir daripada dua perkara yang terakhir yang Nabi buat dalam hidup Nabi sebelum Nabi menghembuskan nafas terakhir. Apa kata Jabir? Dia kata tarkul wudu mimma massahu tanaf, meninggalkan wudu daripada benda yang disentuh oleh api. Maknanya unta tu kan, apa saja benda yang dibakar oleh api, maka Nabi tak ambil wudu, maknanya tak membatalkan wudu. Jadi hadis ni dijadikan sandaran dalam mazhab kita bahawa dia tak mewajibkan wudu. Tapi Imam Nawawi kata kuat sebenarnya, kuat dalil mazhab-mazhab lain yang kata kalau makan daging unta wajib ambil wudu, maknanya wudu batal. Mungkin daging unta ni sebab dia panas ke macam mana kan, dia kuat lah. Baik.
wa in syadza madhhaban fa huwa qawiyyu dalil, kata Imam Nawawi. Walaupun dia kalau mazhab yang menyatakan batal wuduk tu macam syadz, macam agak pelik, tetapi dalilnya kuat, kata Imam, li sihhati haditsan fi, kerana sahihnya dua hadis. Hadis yang pertama, hadis yang kita baca tadi. Hadis yang kedua dia terus kata ambil wuduk terus. Terus kata ambil wuduk. Siapa makan daging unta ambil wuduk. Kerana hadis tu hadis sahih. Jadi Imam Nawawi kata kuat. Naam. La ilaha illallah. Okey, kemudian wa ma yaqini hadath au tuhur, bersama dalam keadaan yakinnya hadath ataupun tuhur. Maksudnya ada tempat yang kata tajdid wuduk itu, bila kita kadang-kadang memperoleh wuduk, kerana kita dah yakin, maknanya kita dah dalam keadaan macam dalam keadaan yang kata ada orang dia dah suci, yakin suci, tapi syak pada hadas. Orang macam ni walaupun betul kita kata dah kentut ke belum, syak, tapi yakin pada suci, tapi ala kulli hal orang ni juga sunat tajdid wudu. Macam kita lah, macam kita hadir kuliah maghrib, isyak, lepas maghrib confirm dah ada wudu, tapi rasa syak, batal ke tak batal, tapi memang ada segi hukum tak batal kan, tapi sunat tajdid wudu. Nah, baik, ni masail banyak ni kat sini ni baik, yang seterusnya ni masail banyak ni. Dia kata apa? Kata Syekh, idza tara'a syakkun bididdihi amil yaqinahu, apabila datangnya syak bididdihi, apabila datangnya syak bididdihi, dengan berlawanan dengan yakinnya, amil yaqinahu, ni orang panggil naz'ul khafid, beramallah dia dengan yakin dia. Apabila datang syak, apabila kita ada datang syak, orang tu dia mari tayaqqan hadath. Sekarang ni yakin hadath lepas maghrib tadi, lepas isyak lah, lepas isyak pergi apa, ada memang ada buang besar lepas isyak, tapi ada mengaji nak mari nak semayang witir, memang yakin buang air besar, cuma syak fi tuhur, syak tadi lepas buang air besar ambil wuduk ke belum, syak tu, tapi yang yakinnya yakin berak tu sangat yakin, cuma lepas berak ni ambil wuduk ke tak, rasa macam ambil wuduk nak mari semayang ni, nak semayang witir, lepas isyak tadi memang buang air besar, confirm, yang yakinnya buang air besar, syak pada tuhur lah, ambil wuduk ke tak. Pada ketika itu kata Ibnu Ruslan, amil biyaqini, beramal dia dengan hak yakin. Baik, tadi antara dia berak dengan dia ambil wuduk, mana paling yakin sekali? Berak, sebab tu syak kan, amil biyaqini, beramal dengan yakin. Sama juga apabila ada orang yang yakin pada suci, syak pada hadas, sama juga. Lepas maghrib memang confirm dah dia ambil wuduk kat rumah tu, yakin tu, lepas tu duduk kuliah nak sampai ke isyak. Jadi bila sampai isyak, nak semayang isyak, ada kentut tak, ada tertidur ke tadi, ada yang tak duduk memakin ke, syak, semua syak. Tapi hak last sekali yakin, mana yakin memang nak mari maghrib tadi ambil wuduk, itu yakin, tapi betul-betul syak, ada kentut tapi tak ingat kuliah mana, kuliah malam ni ke kuliah semalam, syak pada wuduk, mana syak bila ada tak, maka pada ketika itu kata Syekh Ibn Ruslan, amila biyaqini, amal dengan yakin. Yakin tadi apa? Yakin tadi ambil wuduk, yakin tadi wuduk ada, syak pada suci, maka hukum dia adalah suci, dia adalah suci. Kalau terbalik pula, yakin memang dah batal wuduk tadi, cuma syak pada ambil wuduk ataupun tidak, syak, maka pegang hak asal, asal dia apa dia? Asal dia adalah berhadas. Jadi kaedah al-yaqin la yuzalu
Bisyak. Keyakinan hadas dia itu tak boleh dihilangkan dengan syaknya dia bersuci. Tak boleh hilang. Tak boleh, syak tak pakai. Syak, hanya syak. Memang tak yakin lah cerita syak. Okey. Kemudian kata Syekh, wasabiqun idza juhil. Ni ambil pula. Wasabiqun idza juhil khudh diddu ma qabla yaqin. Ni orang panggil, ada satu orang dia wasabiqun idza juhil, dia tak tahu hak mana satu yang lebih awal, yang awal lagi datang. Sekarang ni tadi kita tahu dah, kita tahu tadi, maknanya kita suci, datang masjid, kita ambil wuduk kat rumah, lepas ambil wuduk syak pada selepas tu, selepas daripada ambil wuduk kita syak pada saya berhadas ataupun tidak, kita kata ambil hak yang ni lah, berwuduk lah, betul. Tapi ada orang dia tak tahu hak mana mendahului. Sekarang ni berwuduk dulu ke, berhadas dulu ke, ataupun berwuduk dulu, tak tahu. Kalau tahu senang, kalau tahu khalas ambil hak awal lah, awal hak ni jadi syak. Tapi tak tahu, ada orang juhil, dijahilkan dia tak tahu, maksudnya tak tahu keadaan hak mana dulu. Hak ni macam mana nak buat? Tak tahu wuduk maknanya wuduk dulu ke berhadas dulu, wuduk dulu ke berhadas dulu, tak tahu. Tadi kita kata tadi, kalau kita tahu senang, saya maghrib, ya saya ambil wuduk, itu tahulah, tahu wuduk dulu baru hadas, faham tak? Itu clear, hak tu senang lah, kita ambil lah, ambil hak asal lah, kita kata hak asal, hak yang yakin, baru saya tadi ambil wuduk, hak hadas jadi syak. Tapi ada orang tak tahu mana dahulu, wuduk dulu ke berhadas dulu. Ini orang jahil. Apa kata Ibn Ruslan? Ibn Ruslan kata khudh didda ma qabla al-yaqin, ambillah lawan kepada apa yang qabla yaqin, yang sebelum yakin. Okey, macam mana ambil yang kata sebelum yakin ni? Ni masalah ni agak dakik sikit Macam ambil yang sebelum, ambil tengok apa sebelum dia, kemudian lawankan dia. Okey, contoh ada satu orang dia yakin ada berlaku dua-dua sekali, dia ada ambil wuduk dan dia juga ada berhadas, tapi dia tak tahu mana satu dulu. Lepas maghrib dia ada ambil wuduk dan dia juga ada kentut, tapi dia tak tahu hak mana satu. Sebab sekarang nak sembahyang isyak, tapi lepas maghrib tu memang ada ambil wuduk dan memang ada terkentut, tapi kentut dulu ke baru ambil wuduk, ataupun ambil dulu ke baru kentut. Sebab sekarang nak sembahyang isyak. Ni orang panggil jahil ni, tak tahu mana dulu. Jadi bila tak tahu mana dulu, macam mana kita nak beramal dengan yakin? Tak tahu. Jadi macam mana kaedah dia begitu? Kena tengok apa yang sebelum dua-dua tu, yang paling yakin sebelum antara dua tadi. Hak paling yakin bila? Tengok. Kalau sekiranya dia kata, hak paling yakin, yang paling yakin dia kata, hak dia ingat terakhir sebelum daripada dua keadaan ni. Dia kata saya dalam keadaan berhadas. Dia ingatlah, contohnya, betul tadi lepas maghrib tadi, lepas habis sembahyang maghrib memang ada pergi kencing. Cuma selepas daripada kencing tu dia ada berhadas dan dia ada ambil wuduk, cuma dia tak tahu mana satu dulu. Kena tengok. Sekarang ni hak yakinnya memang confirm lepas maghrib dia ada pergi kencing. Maknanya kalau dia ingat sebelum daripada dua keadaan tu, dia ingat bahawa dia tu dalam keadaan berhadas, dia dalam keadaan berhadas, maka pada ketika itu fahuwal an, maka dia sekarang ni ambil lawan, maka dia sekarang dia anggap suci. Pelik kita kena ambil lawan. Sekarang ni dia kena anggap suci. Okey, kita ulang balik. Ada orang dia di antara maghrib isyak, di antara maghrib isyak dia ada berwuduk dan dia juga ada berhadas, dia ada ketuk dan dia ada ambil wuduk, cuma dia tak tahu mana satu, mana hak awal, dia ambil wuduk dulu ke dia ketuk dulu. Dia tak tahu benda yang mengakhiri. Tak? Jadi kena ambil yang sebelum dua tu.
sebelum 2 tu dia ingat, oh lepas maghrib memang confirm dia kencing, berhadas lah. Maka kita kena ambil lawan yang berhadas tadi, berhadas kan, maknanya sekarang ni dia apa? Sekarang ni dia apa? Suci. Gitu je. Kalau berhadas, hak ingat tu berhadas, hak terakhir, lalu dia akan lalu 2 tempoh, 2 keadaan, sama ada dia wuduk dulu ke, maka sekarang ni kita hukumkan dia adalah suci. Itu je matematik dia. Matematik dia gitu je. Tengok sebelum, lepas tu lawankan dia, buat berlawanan. Kalau sebelum tu dalam keadaan berhadas, maka sekarang ni dia suci. Kenapa jadi begitu? Kerana dia kata dia yakin dengan suci dan dia syak pada benda yang mengangkat dia. Ni yang cerita pertama tadi, kalau dia tu berhadas, dia yakin berhadas. Bila dia berhadas, awalnya dia dah yakin, dia sebelum dua-dua tadi, keadaan tadi dia berhadas, maka fahuwal an mutatahhir, dia sekarang ni kita anggap dia dalam keadaan suci. Sebab apa? Kerana li'annahu tayaqqana tuhur, dia yakinlah dengan suci. Sebab lepas dia berhadas, dia kembali kencing tadi, confirm masa tu dia ambil wuduk. Bila ambil wuduk, kita dah pegang dah, dah tahu dah sekarang ni suci dulu, baru hadas. Mana baru tahulah. Bila dia dah yakin, kata dia sebenarnya ada berhadas tadi lepas maghrib, dia kencing, cuma sekarang ni dia keliru, mana satu dia buat, dia berwuduk dulu ke ataupun dia berhadas. Jadi pada ketika itu, kalau dah dia sebenarnya berhadas, maknanya selepas hadas confirm dia akan lalu ambil wuduk dulu. Ketika ni kita tahu dah dia telah ambil wuduk dulu, maknanya lepas dia ambil wuduk, ketika tu berlaku yakin dia pada wuduk, dan yang dia berhadas pula tu dah jadi syak dah. Pasal kita amal kaedah pertama tadi, kaedah awal tadi, boleh jadi syak, terus jadi hukum syak. Maknanya apabila ada satu orang dia yakin, saya tadi ambil wuduk, cuma saya tak pasti saya batal ke tak batal, tak usah kira hak tak pasti tu. Hak tak pasti tu tak usah kira. Sekarang ni kamu ikut asal. Hak asal kamu ada wuduk. Tu kaedah yang banyak terpakai. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin suci tak akan hilang dengan syak. Tak akan hilang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata hak asal bagi sesuatu itu suci, dia kekal suci. Melainkan mari datang benda hak yakin pula dengan kenajisan, barulah najis. Kapek ke apa kita lalu dalam rumah kita ke, asal semua suci, bukan benda najis. Asal najis ni anjing, khinzir, itu memang asal najis lah. Jangan khinzir asal suci pula. Jadi hak yang memang asal suci, kapek ni asal suci, ini suci, itu jalan tu suci, semua suci. Betul orang Hadramaut semayang atas jalan je, sebab asalnya suci. Lepas tu nampak tak ada pula najis. Tak, maknanya hak yang tak hak najis tu syak tak jadi, tuan-tuan. Hadramaut ni kalau program macam ni, mayat apa jalan penuh penuh jalan, celah orang apa semua, semayang mereka. Sebab apa? Tak ada keyakinan pun pada najis. Andaian tak cukup. Dalam fiqh andaian tak pakai. Tapi kereta kan pijak tak lembu. Wallahu alam, betul tak pijak? Macam mana? Betul? Yakin tak? Mesti orang kencing tak? Mesti orang kencing, tapi tak semestinya orang kencing. Tak, mesti orang basuh. Maknanya kalau kita fikir, tak, biasa orang basuh je. Ada orang masuk jamban, orang bersih, maknanya tak ada satu keyakinan. Tak? Tapi kalau yakin, memang kita yang kencing situ. Kita tadi kencing, memang ngecik, memang kita yang kencing situ, memang confirm tak ada orang lain dah. Jatuh pula baju kita, itu dah yakin lah. Kalau sekarang yakin najis lah, yakin najis dah, jadi batal lah pula yakin suci tu. Jadi kaedah ni sebenarnya meringankan kita, meringankan. Ada orang masuk jamban sampai dia kena basuh semua, pasal dia was-was dia basuh tombol pintu, dia basuh pada paip, dia basuh getah paip. Faham tu basuh tak? Dia kena sembuh belaka dulu, baru dia sedap nak berak, nak kecing. Sebab apa? Dia takut orang, dia takut usyuk. Andaian
oh ni orang kecil diri tadi ni, mesti kecil diri kan, dia sembuh je kat Kuala Faid, habis dia sembuh tu. Andaian tak jadi. Sebab tu waktu isu apa yang Dobi tu kan, Dobi tu, jadi Sultan Johor dia ada stand dia. Sultan Johor bila ada ustaz yang menyatakan tak boleh lah pasal najis lah, orang Cina ni najis, nak buat Dobi mesra Muslim tu kan. Dobi mesra Muslim tu dari segi satu sudut bagus, baik, di atas dasar kita nak letakkan orang Islam ni ada stand dia, betul dari segi waktu. Tapi hujah yang dipakai, kalau kenapa tak boleh orang Cina sekali dalam satu Dobi, kita tak nak campur sekali dengan orang Cina atas dasar hujah apa? Atas dasar hujah najis. Cina ni kan darah haid dia, Cina ni kan main dengan anjing, Cina. Memang Sultan Johor sudah pasti ada penasihat-penasihat dia. Pasal tu dia marah, dia kata tak boleh. Kalau gitu susah, dia kata. Sultan Johor yang jawab tu, dia kata kalau itu susah. Kalau nak kata andaian itu boleh mensabitkan hukum, jadi bukan Dobi je, kena ada bas mesra Muslim. Sebab apa? Duduk atas bas tu bukan orang Melayu belaka, LRT mesra Muslim, duit mesra Muslim. Duit kertas kita ni bukan semua suci. Kalau ikut agak-agak dah. Kalau main andai-andaian, macam pasar Kuatang tu ada pasar khinzir pun ada sebelah. Betul tak? Jadi orang ni pergi beli. Jadi dia beli. Betul orang tu, orang khinzir, tokek khinzir ni dia cucur duit baki lah. Sebab RM50 kan, RM30 je sekido. Dia cucur RM20, RM20 daripada khinzir tu, daripada pegang-pegang RM20. Lepas tu orang Cina ni pula, dia bukan nak makan khinzir je, dia nak makan ikan juga. Bosan juga khinzir lagi. Dia beli ikan kat sebelah, dia bayar dengan RM20. Alas, orang tokek ikan dah mula ambil RM20 hak khinzir. Lepas tu kita pula beli pula, bila kita beli pula tak, dia cucur RM20 hak khinzir tu. Tapi mana ada logo khinzir dah. Mana ada. Duit ni kalau orang dapat, orang tak kisah dah halal lah ke, khinzir ke tak khinzir ke. Sebab apa? Tak ada cok pun, tak ada pun ada tulis yang ni ada khinzir. Kalau ikut, kalau main gitu tak, kalau main logik lah, mestilah akan lalu ke tangan orang najis. Takkan tangan orang pegang duit ni suci sama. Sebab syak tu lah, sebab syak. Jadi sebab tu andaian kita Dobi mesra Muslim, Dobi yang dia guna pakai, ada orang kafir guna, tapi saya tak tahu. Adamul ilm bisyai' ni bagus. Ketiadaan ilmu, mana kita tak tahu tentang hal, nafsul amr ni. Nafsul amri ni maksudnya hal yang sebenar, al-waqi', sesuatu yang sebenar. Itu menyebabkan tak tahu tu, menyebabkan benda tu jadi tidak ada masalah. Sebab tak tahu, dan kita tak wajib pun untuk nak ambil tahu. Mana ada hukum katakan duit tu masa wajib kita kena pastikan betul-betul dia tak najis. Tak ada. Tak perlu nak jalani ujian DNA ke apa, tak perlu. DNA, ada DNA khinzir. Kalau tidak susah kita. Sebab tu Sultan Johor dia marah lah. Dia muka lah pasal kalau itu hujahnya, jadi memang banyak benda, bukan bab Dobi lah, banyak benda akan sangkut. Sebab dalam Islam ni ada benda yang mudah, ada benda yang boleh memudahkan sehingga orang tu dia tak jadi susah, dia tak jadi perlu mendetailkan. Kita jadi makmum, kita semayang, contoh kita semayang ke mana-mana, RNR, nampak ada tak imam, kita tak tahu pun kadang-kadang tak imam tu Fatihah dia betul atau tak betul. Kalau semayang zuhur kan, kita mana dengar, berhenti kat masjid-masjid mana-mana semayang zuhur, tak dengar. Syarat sah semayang, imam kena betul Fatihah, betul tak? Imam kena betul. Jadi, tapi saya di makmum, saya tak tahu, halah sah lah. Saya tak tahu hal imam, sah lah. Tak perlu dia sehingga dia test pula. Mana yang tak imam lepas semayang, tak imam test sikit, betul tak ni? Saya ni qiraat
Jadi tak payahlah, tak tahu, okey. Jadi kena tengok yang sebelum. Kalau dia muhdith sebelum tu, dia muhdith, maka kita dah, pada ketika ni kita dah dapat dah amda yang mendahului antara dua tadi. Nak dapat tu sebenarnya, nak dapat apa hak mendahului, suci dulu ke hadas dulu. Kalau dia dah ingat dia tu muhdith, maka lepas muhdith dia mesti suci. Suci tu ketika itu yakin, suci ketika itu yakin. Fahuwal an mutatahhir. Dia sekarang dia anggap suci. Pasal apa? Hak tu jadi syak dah. Hak hadas tu jadi syak. Sebab apa? Dia ta'akhur. Dia akan jadi ta'akhur. Wa huwa ta'akhurul hadath anhu. Nampak? Ta'akhurul hadath anhu itu dia syak. Hadas tu yang dia jadi lewat daripada suci tu dia syak. Wal aslu adamu ta'akhurihi. Maka pada ketika tu dia dikira suci. Tetapi kalau sekiranya wa in kana qabluhuma mutatahhir. Okey, sekarang ni tak sama kat isu tadi tak? Dua tadi dia tak pasti mana mendahului. Tapi dia ingat last sekali maghrib tu dia ambil wuduk. Itu last sekali. Cuma di antara maghrib dan isyak dia tak pasti mana dulu. Dia ada berlaku hadas tapi dia tak pasti mana hadas dulu ke ataupun wuduk dulu. Dia tak pasti, tak clear, tak ingat. Jadi yang diingat, yang penting sebelum tu dia dalam keadaan suci. Tadi dalam keadaan berhadas, dia dalam keadaan suci. Apa hukum dia? Fahuwal an, dia sekarang kita anggap sebagai muhdith, lawan dia muhdith pula. Bila ingat awak sebelum tadi suci, sekarang ni berhadas. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Ini i'tadat tajdid. Syarat kalau kita nak kata kalau dia suci sebelum tu, sekarang ni kita anggap dia muhdith sekarang. Ada muhdith, mana kena ambil wuduk. Kalau dia ni terbiasa dengan mentajdidkan wuduk. Kalau dia biasa tajdid wuduk, sekarang ni dia muhdith. Ini kita bila kita dengar ibarat ni macam terbalik kan. Patutnya kalau orang dah biasa ambil wuduk, sekarang ni dia suci lah. Betul tak? Tapi tak. Sekarang ni dia berhadas. Kalau dia ni jenis suka memperbarui wuduk, dia ni jenis kalau batal wuduk dia akan ambil wuduk, batal wuduk dia akan wuduk. Orang macam ni lah kita akan hukumkan sekarang ni dia berhadas. Bukan dia suci, sekarang ni dia berhadas. Kalau dia biasa ambil wuduk. Tapi kalau dia ni tak biasa tajdid wuduk, kita akan ambil lam ya'khudh biddid. Kita tak ambil lawan. Jadi kita ambil sama. Tadi kau ingat sebelum tu last sekali apa? Last sekali suci. Cuma tak ingat tengah-tengah tu. Maka sekarang ni kita akan ambil dia suci. Kalau dia ni tak biasa memperbarui wuduk. Tapi kalau dia biasa memperbarui wuduk, kalau yang ingat asal tu dia suci, maka sekarang ni dia dianggap sebagai berhadas. Sekarang ni dia berhadas. Untuk isu kalau sekiranya hak yang diingat last sekali sebelum dua keadaan tu, yang diingat last sekali dia dalam keadaan suci, maka sekarang ni kita hukumkan dia berhadas. Tapi kalau ada orang langsung tak ingat, dia langsung tak ingat, tak tahu kala sekarang ni ada wuduk ke tak ada, tak tahu. Memang ada lah wuduk kentut, last sekali pun wuduk kentut juga. Maknanya memang tak tahu. Dia dengar Syekh jawab dalam matan. Kalau orang langsung tak tahu perihal keadaan orang yang macam sekarang ada wuduk dah, memang ada wuduk, ada wuduk patut ada kita dah, tapi memang nak cari hak sebelum tak jumpa, semuanya confuse. Jadi pada ketika itu dia kata haitsu lam yu'lam bi syai' fal wudu'u multazam. Sekira-kira dia dah tak tahu dah, dia tidak diketahui dengan sesuatu, mana tak tahu hak mana mendahului, hak mana sabiq yang mendahului, yang mana musbaq tak tahu, fal wudu'u multazam. Pada ketika itu wajib ambil wuduk. Itu hukum dia. Kalau orang tak tahu sampai ke sudah suci datang dulu ke hadas, tak tahu sudah, maka pada ketika itu wuduk pada ketika itu adalah wajib. Naam.
Niat tajdid ya, niat tajdid lah. Dia tak boleh niat biasa tak? Dia tak boleh. Dia tak boleh niat pasal dia bukan, dia tak mengangkat hadas, dia tak. Dia mesti niat sunnatul wudu ataupun niat tajdid wudu. Baik. Furuduhu an-niyah, kita berhenti situ insya-Allah. Furuduhu an-niyah. Insya-Allah kita akan masuk pada fardu wudu. Macam mana? Sebab apa? Sebab yang pertama ni dia tak perlu pada, kalau bagi orang yang tadi, kalau sebelum dia muhdith kan, sebelum muhdith tak ada pun syarat letak dia ni biasa ambil wudu atau tak biasa ambil wudu. Sebab apabila dia awal lagi muhdith, jadi memang selepas daripada hadas. Sebab dia kan memang ada, dia yakin ada berlakunya wudu dengan ada berlakunya hadas. Tapi kalau dah didahului oleh hadas, dah jadi automatik. Itu yang pertama tu, dah jadi auto dah. Bila dia dah ingat didahului oleh hadas, confirm lah lepas hadas orang ambil wudu dulu, baru berhadas balik. Jadi pada ketika itu tak perlu dah nak nilai i'tadul wudu, biasa tajdid ataupun tak biasa tajdid. Bagi isu orang yang didahului oleh yakin dengan hadas. Maksudnya selepas daripada hadas, khalas. Selepas daripada hadas, dia confirm dah dapat dah satu benda yakin, iaitu dia dah suci. Bila suci, hadas tu jadi syak. Sekarang ni hukum dia adalah suci. Naam. Ghala? Tak, dia itu kita ada bahas sebelum ni. Kita kata dalam fiqh ada bab dalam fiqh, dia akan bahagi kepada empat. Ada yakin, ada dhann 51 sampai ke 51% sampai ke 99, itu dhann. Syak ini 50-50, 49 kepada 1 adalah waham. Dalam hukum fiqh ada kalanya dibahagikan kepada 3, dibahagikan kepada 4 tadi. Ada kalanya dibagi 2 je, iaitu antara yakin dengan dhann. Dhann ni yakin dengan syak. Yakin dengan syak. Dibagi yakin dengan syak. Syak itu setelah sebagian kita bila sebut kata syak itu dah meliputi kepada ni dah. Meliputi kepada bawah waham dan juga atas pada waham. Tapi ada sebahagian tak. Dia bahagikan macam kita tengok dalam bab dalam bab tayamum yang bab cari air tu. Kan? Ketika tu ada guna kaedah waham. Mana ada waham sikit pun dah ambil kira. Kan? Dan dalam fiqh juga ada ghalabati zan, dia bawa kepada hukum yakin. Jadi maknanya kita kena tengok tempat. Mana kaedah-kaedah fuqaha ni dia guna pakai benda tadi mengikut kepada hukum-hukum yang berbeza. Cuma kebanyakannya dalam fiqh kebanyakannya hukum itu kita baca dalam kitab ni, dia ambil bahawa di antara syak itu, di antara syak dan juga yakin. Kebanyakannya ada setengah hukum fiqh dibagi 3. Cuma dalam tauhid tak ada. Dalam tauhid mana ada, mana boleh. Yakin Allah ada, waham Allah ada, syak Allah ada, zon Allah ada. Semua kafir belaka tu. Yang tinggal yakin je, hak bumi 99%. Kamu yakin Allah ada, yakin 99%, tak jadi. Dia nak yakin Allah ada tu 100%. Tapi dalam fiqh ada keadaan dia guna pakai. Cuma tengok bab. Tengok bab. Ada sebahagian bab
terus dijadikan apa kalimah syak ataupun kalimah dhan tu dah mewakili benda yang berlawanan dengan yakin. Ada kadang-kadang dia guna syak tu dia dah istiwa atau murajjah. Walaupun syak ni patutnya asal 50-50, tapi kadang-kadang syak tu 80%, 90% masih syak. Asal kalau ikut definisi begitulah ulama letaknya. Waham ni 49 ke bawah, syak 50-50, 51 hingga 99 dipanggil dhan, 100% dipanggil yakin. Kata tu asal dia. Baik. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan sambung insyaallah. Sambung dalam bab wudu, furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.